Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua murid yang sedang menonton program Kelantan E-Class. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid sentiasa sihat, bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR kita. Pada hari ini, sekali lagi murid-murid bersama-sama dengan Cikgu Nurhazita Cik Hassan dari SMKA Falahiyah untuk mempelajari satu lagi tajuk penting dalam subjek Bahasa Melayu tingkatan 2. Jadi, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Pada hari ini, kita akan belajar teknik menulis rumusan. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, cikgu ingin menerangkan bahawa kemahiran yang akan ditekankan dalam topik ini ialah kemahiran menulis, iaitu memenuhi standard kandungan 3.5, iaitu menulis untuk meringkaskan dan merumuskan pelbagai bahan prosa dan juga memenuhi standard pembelajaran 3.5.1 iaitu menulis ringkasan dan merumus pelbagai bahan prosa dengan betul menggunakan ayat yang gramatis. Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi. Sebelum kita belajar teknik menulis rumusan, kamu perlu faham maksud rumusan terlebih dahulu. Apakah yang dimaksudkan dengan rumusan? Rumusan ialah memendekkan atau merumuskan satu petikan yang panjang. Ini bermakna kamu akan diberi petikan yang panjang, kamu dikehendaki memendekkan petikan tersebut berdasarkan kehendak soalan. Okey, rumusan ini bernilai 15 markah dan masa yang dicadangkan untuk menjawab soalan rumusan ialah 15 minit. Seterusnya, kita lihat. Sebelum ini, kamu telah belajar tentang ringkasan. Okay? Jadi, mungkin ada dalam kalangan kamu yang keliru dan tertanya-tanya perbezaan antara rumusan dan ringkasan. Okay? Ada beberapa perbezaan dalam beberapa aspek antara rumusan dan ringkasan. Mari kita lihat paparan ini. Rumusan, dari segi idea utama, rumusan kamu harus cari sendiri idea utama berdasarkan petikan. Bermakna kamu mesti membaca petikan dan mencari idea utamanya. Manakala ringkasan terdapat dalam arahan soalan. Untuk ringkasan, idea utama telah dinyatakan dalam arahan soalan. Bagaimana pula dengan kesimpulan? Untuk ringkasan tidak memerlukan kesimpulan. Kamu boleh menulis kesimpulan tetapi tiada markah yang diperuntukkan. Manakala untuk rumusan, kamu perlu menulis kesimpulan dengan tepat, dengan betul kerana terdapat markah yang diperuntukkan dalam bahagian kesimpulan. Seterusnya murid-murid, kita lihat perbezaan. Kita lihat apakah perbezaan antara arahan untuk soalan ringkasan dan juga soalan rumusan. Okey, baik. Untuk soalan ringkasan, kita cuba baca contoh soalan yang dipaparkan tu. Tulis sebuah ringkasan tentang cara-cara membendung jenayah dalam kalangan remaja yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. Itu ialah contoh arahan bagi soalan ringkasan. Okey, kita tengok pula apakah arahan soalan untuk rumusan. Tulis sebuah rumusan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. Jadi, apakah perbezaan antara kedua-dua contoh arahan tersebut? Okey, kita dapat lihat contoh arahan untuk ringkasan menyatakan idea utama, iaitu cara-cara membendung jenayah dalam kalangan remaja. Manakala bagi rumusan tidak dinyatakan idea utama, hanya dinyatakan secara ringkas sahaja. Jadi, kamu perlu membaca arahan yang diberikan dengan teliti sebelum memulakan penulisan supaya kamu dapat memenuhi kehendak soalan dengan tepat. Baiklah, seterusnya murid-murid, kita lihat. Melalui penerangan yang cikgu berikan tadi, cikgu harap kamu sudah memahami perbezaan antara rumusan dan juga ringkasan. Okey, sekarang kita lihat pula kriteria penulisan rumusan yang betul. Okey, yang pertama, panjang rumusan adalah antara 80 hingga 100 patah perkataan. Okey, bermakna selepas kamu selesai menulis rumusan, kamu perlu mengira setiap patah perkataan. Tidak boleh terlalu pendek
tidak mencapai 80 ataupun terlalu panjang sehingga mencapai 120 atau 130 patah perkataan. Jadi antara 80 hingga 100 patah perkataan sahaja. Yang kedua, kamu digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud atau maksud asal petikan. Ramai yang bertanya, bagaimana kita hendak menggunakan ayat sendiri? Adakah perlu mengubah keseluruhan ayat, mengubah keseluruhan perkataan? Okey, sekejap lagi cikgu akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan menggunakan ayat sendiri. Okey, kemudian ambil isi penting daripada petikan sahaja. Bermakna kita hanya mengambil isi tersurat yang dinyatakan dalam petikan. Kita tidak menggunakan idea kita sendiri atau pandangan kita sendiri untuk menulis isi. Okey. Dan yang terakhir, jangan salin bulat-bulat daripada petikan. Jangan kamu salin daripada mula ayat sehingga habis. Okey. Itu bermakna salin bulat-bulat daripada petikan tanpa menambah perkataan sendiri. Baik, kita tengok yang seterusnya ialah sebelum kamu mula menulis rumusan, cikgu ingin berkongsi dengan kamu kriteria permakahan bagi rumusan. Okey. Hal ini penting supaya apabila kamu menulis rumusan, kamu dapat tahu di manakah kamu boleh mendapat markah. Okey, jadi bagaimana kamu boleh mendapat markah yang tinggi untuk rumusan? Okey, kriteria pemakahannya, untuk bahagian isi, kamu perlu ada pendahuluan, kamu perlu ada idea sokongan dan kamu perlu ada kesimpulan. Okey, untuk idea utama atau pendahuluan, kamu perlu menulis satu isi. Okey, perlu menulis satu isi dan itu bernilai, isi untuk pendahuluan bernilai 2 markah. Okey, selalunya kita menulis dalam satu ayat. 2 markah untuk pendahuluan. Untuk idea sokongan pula, kamu perlu menulis 6 isi idea sokongan. Okey, setiap 6 isi itu memberi 1 markah untuk setiap satu. Bermakna secara totalnya kamu akan mendapat 6 markah untuk isi. Okey, dan kemudian untuk kesimpulan pula, kamu perlu menulis kesimpulan untuk mendapat 2 markah. Okey, satu ayat kesimpulan itu kamu akan dapat 2 markah. Dan 5 markah lagi diperuntukkan untuk bahagian bahasa. Okey, ini termasuklah kesalahan ejaan, kesalahan tata bahasa. Okey, jika kamu setelah siap menulis rumusan, kamu perlu menyemak segala kesalahan ejaan dan kesalahan bahasa supaya kamu layak mendapat 5 markah. Jadi, markah keseluruhan untuk rumusan ialah 15 markah. Baik, seterusnya kita lihat langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum kamu menulis rumusan. Pertama sekali, apabila kamu dapat sahaja petikan, sila baca arahan. Okey, sila baca arahan terlebih dahulu. Kemudian, baca petikan dengan teliti. Kamu mesti membaca petikan dari mula sehingga habis. Baca dengan teliti supaya kamu dapat mengenal pasti kata kunci dan fokus petikan. Kerana isi-isi hanya kamu boleh dapati daripada petikan tersebut. Baik, kamu mesti menulis 3 bahagian dalam rumusan, iaitu ayat pendahuluan, mesti ada bahagian isi dan juga mesti ada ayat penutup. Baik, seterusnya kita lihat kita ke bahagian rumusan yang pertama. Okey, mari kita ke bahagian rumusan yang pertama, iaitu bahagian ayat pendahuluan yang bernilai 2 markah. Okey, jadi bagaimana cara untuk menulis pendahuluan yang baik? Jadi, lihat paparan yang cikgu sediakan ini. Dalam ayat pendahuluan, kamu mesti nyatakan idea utama. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Dalam ayat pendahuluan yang memberi 2 markah, kamu mesti nyatakan idea utama. Okey, apa itu idea utama? Okey, dalam idea utama ini mesti ada fokus petikan dan mesti ada tema petikan. Okey, fokus petikan ialah perkara utama yang dibincangkan dalam petikan. Sekejap lagi kita akan tengok apakah contoh-contoh fokus petikan dan juga tema petikan. Perkara yang menjadi dasar perbincangan. Tema ini selalunya banyak tema yang diketengahkan dalam petikan. Contohnya tema sukan, tema pencemaran alam, tema gejala sosial. Okay, itu ialah tema. Jika kamu baca petikan dari mula hingga habis petikan tu,
apakah tema yang nak disampaikan, apakah perkara pokok yang nak disampaikan. Itu ialah tema petikan. Baik, untuk memulakan menulis pendahuluan, cikgu memberi contoh pendahuluan tersebut. Okey, jika kita boleh lihat, petikan membincangkan idea utama. Okey, kamu perlu hafal ayat ini untuk memulakan rumusan kamu. Petikan membincangkan apakah idea utama yang kita dapat kenal pasti daripada petikan. Okey, contoh ayatnya, petikan membincangkan cara-cara membendung jenayah dalam kalangan remaja. Okey, ini ialah contoh ayat untuk pendahuluan. Okey, nak tulis mula-mula pendahuluan, petikan membincangkan cara-cara membendung jenayah dalam kalangan remaja. Cara-cara membendung jenayah dalam kalangan remaja itu ialah idea utama. Okey, mari kita lihat yang seterusnya. Apakah yang dimaksudkan dengan fokus petikan? Okey, kita lihat seterusnya fokus petikan. Okey, berikut ialah beberapa fokus yang biasa digunakan dalam petikan. Okey, contohnya kita ada punca atau faktor atau sebab. 3 perkataan ini membawa maksud yang sama, iaitu punca. Okey, kemudian petikan tu mungkin menceritakan tentang faedah atau kebaikan. Okey, atau fokus yang seterusnya ialah kesan atau implikasi, ataupun fokus yang seterusnya tentang masalah, ataupun usaha atau cara atau langkah. Jadi rajah tersebut memberi beberapa contoh fokus, fokus yang terdapat dalam kebanyakan petikan. Okey, jadi jika kita lihat ayat yang tadi, ayat pendahuluan tadi, petikan membincangkan cara-cara. Okey, jadi fokus dalam ayat pendahuluan ini ialah cara-cara. Okey, cara-cara membendung jenayah dalam kalangan remaja. Baik, kita teruskan lagi murid-murid. Okey, kita beralih pula ke bahagian isi atau idea sokongan. Dah selesai buat pendahuluan, kita lihat pula bahagian isi. Cikgu ingatkan sekali lagi bahawa kamu perlu menulis 6 idea sokongan yang terdapat dalam petikan. Okay, mesti cari 6 kerana markah yang diperuntukkan untuk isi ialah 6. Jika kamu tulis 5, bermakna kamu hanya dapat 5 markah saja untuk idea sokongan. Okay. Untuk menghubungkan ke semua isi tersebut, kamu perlu menggunakan penanda wacana. Apa itu penanda wacana? Okay. Kita ada 6 isi dan kita nak tulis setiap isi tu, kita mesti menghubungkannya menggunakan penanda wacana. Lihat apa itu contoh-contoh penanda wacana. Selain itu, di samping itu, seterusnya, berikutnya, tambahan pula dan akhir sekali. Jadi ini ialah contoh penanda wacana yang perlu kamu gunakan untuk menghubungkan 6 isi tersebut. Okey, apabila kamu menggunakan penanda wacana yang betul, bermakna kamu telah membina ayat sendiri dan tidak menyalin bulat-bulat petikan. Okey, masukkan saja penanda wacana, bermakna kamu sudah menggunakan ayat kamu sendiri. Kamu tidak menyalin ayat dari petikan tersebut secara bulat-bulat. Jadi kamu layak untuk mendapat markah penuh dalam bahagian idea sokongan. Okey, jadi cikgu harap kamu faham untuk bahagian isi ni. Okey, kita lihat seterusnya apa mengenai contoh ayat bahagian isi. Okey, kita lihat paparan ini. Ini ialah contoh ayat bahagian isi yang digunakan untuk menggabungkan isi-isi yang terdapat dalam petikan. Bagaimana kita nak gabungkan isi-isi tersebut? Ada 6 isi, nak guna penanda wacana. Jadi bagaimana kita nak gabungkan? Okay, kamu boleh menggunakan contoh ayat ini untuk menulis mana-mana saja rumusan. Apa-apa saja petikan yang kamu dapat, kamu boleh gunakan contoh ayat bahagian isi ini untuk menggabungkan isi-isi yang kamu perolehi daripada petikan. Okey, kita lihat antaranya. Okey, gunakan perkataan antaranya, koma, kemudian masukkan isi yang pertama. Okey, dah dapat isi, senaraikan isi yang pertama, tulis di bahagian atas sekali. Okey, antaranya, tuliskan isi yang pertama, kemudian noktah. Okey, kemudian selain itu, kita nak masukkan isi yang kedua. Selain itu, koma. Okey, cikgu ingatkan, selepas penanda wacana, mesti letak tanda koma. Okey, selain itu, koma, masukkan isi yang kedua. Kemudian noktah.
Kemudian sambung lagi ayat tersebut. Di samping itu, koma, masukkan isi yang ketiga. Okey, noktah sekali lagi. Kemudian seterusnya, koma, masukkan isi yang keempat. Okey, untuk masukkan isi yang kelima, kita gunakan penanda wacana selanjutnya, koma, masukkan isi yang kelima. Dan akhir sekali, masukkan isi yang keenam. Begitulah cara kita nak menggabungkan atau menghubungkan keenam-enam isi tersebut menjadi satu perenggan yang tersusun. Perenggan yang nampak cantik tersusun. Okey. Kita teruskan lagi. Bahagian terakhir. Okey. Bahagian terakhir dalam sebuah rumusan ialah ayat penutup atau kesimpulan. Okey. Kita lihat. Ketika kita menulis kesimpulan, kamu perlu memberi cadangan dan harapan. Okey, cadangan dan harapan dalam ayat kesimpulan tersebut. Okey, contohnya kesimpulannya, okey, kita mulakan ayat kesimpulan dengan menulis kesimpulannya. Jadi bila cikgu baca ayat kamu, rumusan kamu, ada perkataan kesimpulannya, bermakna itu ialah ayat penutup. Okey, kesimpulannya masukkan subjek. Okey, masukkan subjek. Mungkin subjek dia ibu bapa, mungkin pihak berwajib, mungkin pihak sekolah, mungkin masyarakat. Okey, haruslah, wajarlah atau perlulah. Pilih mana yang kamu nak guna. Okey, kadang-kadang kita suka nak guna haruslah ataupun wajarlah, perlulah. Pilih salah satu. Kemudian masukkan cadangan. Okey, masukkan cadangan kamu. Kemudian sambung lagi demi atau agar atau supaya dan masukkan harapan. Okey, pegang atau ingat template ini, ayat ini. Setiap kali kamu ingin membuat kesimpulan, cuba guna kerangka ayat yang diberikan. Okey, contoh ayat yang cikgu berikan tu, kesimpulannya, ibu bapa haruslah mendidik anak-anak dengan baik agar dapat melahirkan generasi yang berakhlak mulia. Jadi, ibu bapa ialah subjek. Okey, haruslah. Okay, kita gunakan perkataan haruslah. Kalau kamu nak tukar wajarlah pun boleh. Nak tukar perlu pun boleh. Okey. Apakah cadangan kamu? Mendidik anak-anak dengan baik. Jadi itulah cadangan yang nak disampaikan oleh murid ini tadi. Okey. Agar, okey, kita masukkan perkataan agar dapat melahirkan generasi yang berakhlak mulia. Jadi itulah harapan kita, harapan murid yang menulis ini tadi, agar dapat melahirkan generasi yang berakhlak mulia. Okey. Jadi kita dah selesai untuk ayat penutup. Mari kita lihat satu contoh soalan. Okey, boleh kita lihat satu contoh soalan dan petikan. Okey. Kita nak memahami dengan lebih mendalam lagi tentang teknik menulis rumusan. Okey, pertama sekali kamu perlu baca. Okey, perlu baca arahan. Mesti kena baca arahan dengan teliti. Okey, kita baca sama-sama. Cikgu baca dan kamu pun baca sekali. Okey. Baca petikan di bawah ini dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis satu rumusan yang panjangnya hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal. Jadi itu ialah arahan untuk soalan rumusan. Tidak dinyatakan idea utama. Okay, tidak sama seperti soalan ringkasan. Okey, mari kita baca perenggan pertama. Okey, kita baca bersama-sama. Sambil membaca, kamu boleh kenal pasti apakah tema yang nak disampaikan dalam petikan ini. Okey, kemalangan jalan raya kerap berlaku di negara kita. Kadar kemalangan meningkat setiap kali musim perayaan, walaupun pelbagai kempen dan tindakan dijalankan oleh pihak berkuasa. Peningkatan jumlah kematian merupakan suatu kerugian yang melibatkan nyawa, harta benda, wang, tenaga manusia dan masa. Memandangkan bilangan kematian terus meningkat, maka pelbagai usaha perlu diambil untuk mengatasi kemalangan jalan raya. Antara usahanya ialah pengeluaran lesen memandu perlu diperketat demi membendung kejadian yang menyayat hati, terutamanya pada musim perayaan. Jadi kita lihat ayat pertama sehingga ayat terakhir dalam perenggan ini menceritakan tentang kemalangan jalan raya. Jadi adakah tema yang nak disampaikan dalam petikan ini ialah kemalangan jalan raya? Okey, dan apakah fokus petikan? Okey, fokus petikan.
Baik, kita teruskan perenggan yang seterusnya. Para pemandu perlu menjalani ujian kecekapan atau latihan memandu yang teliti sebelum diberi lesen bagi memastikan mereka mengamalkan gaya pemanduan yang positif. Antara penyebab peningkatan kadar kemalangan jalan raya termasuklah sikap pengguna yang cuai. Hal ini dibuktikan melalui kajian yang dilakukan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ yang menunjukkan bahawa 90% daripada kes kemalangan jalan raya berlaku kerana kecuaian pemandu. Dalam memastikan kemalangan sifar dicapai, hukuman yang lebih tegas sebagai pengajaran terhadap pemandu perlu dikenakan. Pemandu baru yang melakukan kesalahan dalam tempoh 2 tahun pertama perlu dikenakan tindakan pelanjutan tempoh percubaan sebelum mendapat lesen sepenuhnya. Jika kamu lihat petikan ini, ada cikgu tulis dalam warna merah perkataan perlu. Okey, perkataan perlu. Perlu ini ialah membawa maksud usaha. Okey, kerana ia memberi tindakan. Tindakan yang perlu dilakukan. Perlu menjalani. Perlu dikenakan. Perlu dikenakan sekali lagi. Okey, jadi perlu ini membawa maksud usaha atau langkah atau cara. Jadi mungkin usaha merupakan fokus petikan ini. Okey, kita teruskan lagi dengan perenggan yang ketiga. Orang ramai masih belum belajar daripada kesilapan-kesilapan masa lalu. Malah pengalaman pihak lain juga dipandang rendah. Sejajar dengan itu, sudah tiba masanya pihak berkuasa mengkaji secara mendalam aspek-aspek yang sesuai dalam sistem pembelajaran dan pendidikan pemanduan di negara kita. Sistem pemanduan yang dikendalikan oleh pihak JPJ umpama sistem peperiksaan akademik yang diduduki oleh para pelajar. Sewajarnya, elemen sivik perlu dipupuk pada jiwa seseorang pelajar sehingga amalan tersebut tersemai dengan mendalam dan menjadi amalan apabila dewasa nanti. Sekali lagi murid-murid, kita dapat lihat ada perkataan perlu yang membawa maksud usaha. Okay? Usaha atau tindakan atau langkah. Okay. Jadi kita lihat yang seterusnya. Di samping itu, menjadi tanggungjawab ibu bapa sekolah dan masyarakat menyemai nilai-nilai murni dalam usaha melahirkan generasi pemandu yang berhemah. Penguatkuasaan undang-undang dan denda yang dikenakan perlu diketatkan sekali lagi supaya mereka yang bersalah dihukum sewajarnya. Selain itu, penetapan had laju di lebuh raya dan di jalan-jalan biasa perlu dikekalkan kerana banyak kemalangan yang berlaku berpunca daripada kenderaan yang tidak dapat dikawal sebagai akibat dipandu terlalu laju. Para pengguna perlu disedarkan bahawa jalan raya bukanlah tempat untuk berlumba dan mereka perlulah memandu secara berhemah supaya tidak mengakibatkan nahas yang membabitkan orang lain. Dalam perenggan ini juga kita dapat lihat banyak, ada 3 yang cikgu dah merahkan tu. Ada 3 perkataan perlu yang membawa maksud bahawa ayat itu menunjukkan ayat usaha, ataupun ayat langkah. Jadi kita lihat seterusnya perenggan yang terakhir. Jelaslah bahawa banyak langkah yang boleh diambil oleh individu. Ini ialah perenggan penutup bagi petikan ini. Masyarakat maupun negara pelbagai pihak dalam mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Semua pihak perlu menggembelengkan tenaga secara lebih efektif untuk mengatasi kemelut ini. Janganlah sudah terhantuk baru hendak terengadah kerana apabila sesuatu kecelakaan sudah berlaku, tiada guna menyesalinya lagi kerana nasi sudah menjadi bubur. Tragedi kemalangan boleh berlaku kepada sesiapa sahaja dan bila-bila masa kerana malang tidak berbau. Petikan ini dipetik dan diubah suai daripada Budayakan Hargai Nyawa oleh G. Manimaran dari Utusan Malaysia Disember 2003. Baik murid-murid. Kamu dah membaca, cikgu pun sudah membaca. Jadi setelah kamu membaca petikan tadi, adakah kamu dapat kenal pasti idea utama yang disampaikan dalam petikan itu? Kita dapat tengok daripada mula dari perenggan pertama sehingga perenggan terakhir menceritakan tentang kemalangan jalan raya. Jadi cikgu yakin kamu telah dapat gambaran yang jelas tentang tema dan fokus utama petikan. Kamu juga mungkin sudah dapat mengenal pasti beberapa idea sokongan yang akan kita tulis dalam rumusan kita nanti. Cikgu nak bawa kamu semula patah balik ke perenggan yang pertama tadi. Kita lihat semula.
perenggan pertama petikan. Okey. Kebiasaannya idea utama terdapat dalam perenggan pertama. Okey, idea utama terdapat dalam perenggan pertama kerana perenggan pertama petikan itu ialah perenggan pendahuluan. Dalam pendahuluan selalunya kita bagi tahu apa yang nak kita sampaikan dalam petikan tersebut. Jika kamu tulis petikan dalam bahagian pendahuluan, mesti kamu nak bagi tahu apa yang nak kamu sampaikan dalam petikan itu. Okay, jadi kamu perlu mencari tema dan fokus petikan dalam perenggan pertama lagi. Okay, bagi membolehkan kamu menulis ayat pendahuluan dengan betul. Okey, jadi kita dapat kenal pasti di sini bahawa tema dalam petikan ini ialah kemalangan jalan raya. Apakah fokus? Fokus petikan. Okey, kita dapat lihat ada perkataan usaha. Okey, ada perkataan usaha. Ada banyak perkataan yang cikgu merahkan iaitu perlu. Jadi itu menunjukkan bahawa petikan ini memberi fokus kepada usaha. Usaha apa? Usaha untuk mengatasi kemalangan jalan raya. Okey, kita lihat seterusnya kita lihat paparan ini. Okey, jadi kita dah kenal pasti tema dan fokus petikan. Okey, di situ cikgu dah nyatakan kemalangan jalan raya ialah fokus tema. Okey, maafkan. Kemalangan jalan raya ialah tema. Fokusnya ialah usaha perlu diambil untuk mengatasi kemalangan jalan raya. Itu ialah fokus, usaha. Okey, jadi idea utama petikan ini ialah usaha yang perlu diambil untuk mengatasi kemalangan jalan raya. Okey, kita dah dapat dah dia punya idea utama. Okey, kamu dah pegang idea utama iaitu usaha mengatasi kemalangan jalan raya. Baiklah, jika kita lihat ayat yang terakhir itu, okey, ayat yang terakhir dalam petikan dalam perenggan ini, antara usahanya ialah pengeluaran lesen memandu diperketat. Dah jelas. Okey, ayat tu dah jelas dah menunjukkan bahawa itu ialah isi, okey, ataupun itu ialah usaha yang pertama. Okey, antara usahanya ialah pengeluaran lesen memandu diperketat. Okey, perlu diperketat. Jadi kamu boleh ambil, okey, kamu boleh ambil ayat tersebut menjadi isi yang pertama. Kerana itulah usaha yang pertama yang dinyatakan. Okey, jadi kamu boleh terus tulis di situ isi satu. Okey, kerana kita dah dapat kenal pasti dah. Di situlah isi satu. Okey, seterusnya kita lihat perenggan yang kedua. Okey, semasa membaca tadi, buat kali pertama tadi, kita dapat jumpa banyak ayat yang menggunakan perkataan perlu, kan? Jadi kita lihat, okey, cikgu dah merah-merah kan? Cikgu dah tulis dalam warna merah perkataan perlu. Okay, kita lihat balik ayat-ayat yang mengandungi perkataan perlu itu. Para pemandu perlu menjalani ujian kecekapan atau latihan memandu yang teliti sebelum diberi lesen. Okay, itu juga merupakan antara usaha. Okay, kerana usahanya ialah perlu menjalani ujian kecekapan. Okay, jadi bila kamu dapat kenal pasti itu ialah usaha, kamu pun tulis. Okay, gariskan dan tulis isi kedua. Okey, supaya kamu dapat tahu berapa bilangan isi yang kamu dah jumpa. Okey, kita lihat lagi. Okey, yang cikgu dah gariskan tu. Dalam memastikan kemalangan sifar dicapai, hukuman yang lebih tegas sebagai pengajaran terhadap pemandu perlu dikenakan. Okey, hukuman yang lebih tegas perlu dikenakan. Jadi ini juga ialah usaha. Usaha yang ketiga yang kita dapat kenal pasti. Okey, kerana perkataan perlu itu tadi. Okey, kemudian pemandu-pemandu baru yang melakukan kesalahan dalam tempoh 2 tahun pertama perlu dikenakan tindakan pelanjutan tempoh. Ayat ini menunjukkan usaha. Okey, jadi kita ambil ini sebagai usaha yang keempat. Kamu gariskan, kemudian kamu tulis. Okey, itu ialah usaha yang keempat. Jadi sekarang kita dah dapat 4 usaha. Okey, 4 isi, 4 idea sokongan. Seterusnya kita lihat perenggan yang ketiga. Okey, ada tak perkataan perlu di situ? Okey, tak ada yang warna merah kan? Jadi tak ada perkataan perlu di situ. Oh, ada. Okey, ada satu. Okey, kita lihat yang kelima. Okey, yang cikgu gariskan tu. Sejajar dengan itu, sudah tiba masanya pihak berkuasa mengkaji secara mendalam
aspek-aspek yang sesuai dalam sistem pembelajaran dan pendidikan pemanduan di negara kita. Jadi ini tak ada perkataan perlu. Okay, namun kita tahu ini ialah usaha kerana ada tindakan. Mengkaji secara mendalam. Itu ialah tindakan, okay, ataupun langkah. Jadi kita boleh ambil ini sebagai usaha yang kelima. Okey, kemudian ada lagi perkataan perlu di bawah tu. Sewajarnya elemen civic perlu dipupuk pada jiwa seseorang pelajar. Okey, jadi ini ialah isi yang keenam. Okey, jadi kita dah dapat 6 isi. Perlu ke kita nak lihat lagi ayat-ayat yang seterusnya? Ya, kita boleh cari lagi isi-isi lain dalam perenggan-perenggan yang seterusnya. Baiklah, kita teruskan. Yang ini cikgu dah kenal pasti. Okey, kamu boleh juga baca dan boleh kenal pasti isi-isi yang lain. Okay, kita ada isi ketujuh. Penguatkuasaan undang-undang dan denda yang dikenakan perlu diketatkan supaya mereka yang bersalah dihukum sewajarnya. Itu ialah isi yang ketujuh. Okay. Isi yang ke-8, penetapan had laju di lebuh raya dan di jalan-jalan biasa perlu dikekalkan. Okay. Itu ialah isi yang ke-8 atau usaha yang ke-8. Yang ke-9, para pengguna perlu disedarkan bahawa jalan raya bukanlah tempat untuk berlumba. Jadi itu ialah isi yang ke-9. Okey, dan kita dapat 9 isi daripada satu petikan. Namun kita hanya nak 6 isi sahaja. Okey, baik, seterusnya kita ada satu lagi perenggan penutup. Okey. Jelaslah bahawa banyak langkah yang boleh diambil. Okey, ini ialah perenggan kesimpulan, okey, ataupun perenggan penutup bagi sebuah petikan. Kebiasaannya perenggan terakhir petikan hanyalah sekadar kesimpulan sahaja. Okey. Tidak ada fokus atau tidak ada idea sokongan yang terdapat dalam perenggan terakhir. Kerana perenggan terakhir ini ialah perenggan penutup. Okey, jadi mungkin kamu pun dah dapat tadi 9 isi, kamu boleh pilih antara 9 tersebut, hanya masukkan 6 isi sahaja. Okey, baik. Seterusnya kita lihat. Dah dapat isi, dah dapat pendahuluan dan dah dapat pendahuluan dan dah dapat 6 isi. Okey, jadi kita dapat mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan. Kita dah boleh menulis ayat pendahuluan. Okey, perlu diingat bahawa ayat pendahuluan perlu dimulakan seperti berikut ni. Okey, petikan membincangkan tambah idea utama. Okey, kamu dah tahu apa dia idea utama, jadi kamu boleh terus masukkan saja dalam ayat, okey, dalam ayat yang kita dah belajar tadi. Okey. Petikan membincangkan usaha-usaha mengatasi kemalangan jalan raya. Okey. Petikan membincangkan usaha-usaha itu ialah fokus. Kemalangan jalan raya ialah tema. Okey, jadi kita gabungkan dia menjadi satu ayat pendahuluan. Petikan membincangkan usaha-usaha mengatasi kemalangan jalan raya. Cikgu nak ingatkan kamu, selepas perkataan membincangkan, kamu tidak boleh memasukkan perkataan tentang. Kita sering membaca petikan membincangkan tentang usaha-usaha mengatasi. Okey, ayat itu tidak betul, tidak tepat. Okey, kamu perlu menulis petikan membincangkan, terus masukkan apakah tidak perlu memasukkan tentang. Okey, tidak perlu memasukkan tentang. Petikan membincangkan usaha-usaha. Okay, terus tulis usaha-usaha, tidak perlu memasukkan perkataan tentang. Okey, seterusnya ialah idea sokongan yang kita dah senaraikan tadi. Okey, setelah kita menulis pendahuluan, kita boleh lihat senarai idea sokongan ni yang kamu dah kenal pasti. Cikgu rasa tak perlu cikgu baca sebab tadi kita pun dah tahu ada 9 sebenarnya, tapi yang ini cikgu masukkan 7 sahaja. Okey. Sebenarnya kamu hanya boleh masukkan 6. Okey, tapi kalau ada tambahan, kalau masih lagi ada perkataan yang tidak cukup, boleh masukkan 7. Okey. Jadi jika kamu telah menggariskan semua idea sokongan dalam petikan, kamu tidak perlu menyalin semula idea tersebut seperti yang cikgu tulis ni. Cikgu tulisnya hanya untuk paparan sahaja. Okey. Kamu dah garis dalam petikan tersebut, jadi terus tulis dalam rumusan. Okey, seterusnya ialah ini yang kita dah, perenggan isi yang kita dah masukkan, dalam contoh ayat yang cikgu berikan tadi. Kamu perlu menggunakan contoh kerangka ayat-ayat isi yang cikgu tunjukkan sebentar tadi.
Kamu hanya perlu menggunakan penanda wacana dan seterusnya menulis idea sokongan tersebut mengikut turutan nombor yang telah kamu tulis. Okey, kita lihat satu persatu. Antaranya, pengeluaran lesen memandu diperketat. Okey, itu ialah isi yang pertama. Okey, itu ialah isi yang pertama yang mula kita dapat tadi. Selain itu, para pemandu perlu menjalani ujian kecekapan atau latihan memandu yang teliti sebelum diberi lesen. Ini ialah isi yang kedua. Yang kita dah senaraikan tadi, ini ialah isi yang kedua. Di samping itu, penanda wacana, hukuman yang lebih tegas sebagai pengajaran terhadap pemandu perlu dikenakan. Itu ialah isi yang ketiga. Seterusnya, pemandu-pemandu baru yang melakukan kesalahan dalam tempoh 2 tahun pertama perlu dikenakan tindakan pelanjutan tempoh percubaan. Ini ialah isi yang keempat. Selanjutnya, pihak berkuasa perlu mengkaji semula aspek-aspek yang sesuai dalam sistem pendidikan pemanduan negara. Ini ialah isi yang kelima. Dan akhir sekali, elemen sivik perlu dipupuk pada jiwa seseorang pelajar. Ini ialah isi yang keenam. Bermakna bila kita tulis dalam bentuk ayat sebegini, kita dapat tahu bahawa kamu ada 6 isi. Dan ayat kamu nampak lebih teratur kerana menggunakan penanda wacana. Seterusnya kita lihat bahagian penutup. Bahagian ayat penutup. Ayat kesimpulan ni kita perlu mengakhiri rumusan kita dengan ayat kesimpulan. Dalam ayat kesimpulan mesti ada cadangan dan mesti ada harapan. Seperti yang cikgu terangkan di awal pembelajaran tadi, kita mesti nyatakan cadangan kita dan juga harapan kita. Seperti dalam contoh ayat ini, kesimpulannya, mulakan ayat kesimpulan dengan menulis kesimpulannya. Subjek, haruslah, wajarlah atau perlulah, mesti pilih salah satu dan masukkan juga cadangan. Selepas itu, demi, agar, supaya. Pilih juga salah satu, tak perlu masuk tiga-tiga. Kemudian sambung dengan harapan. Contoh jawapan. Contoh jawapan untuk petikan kita tadi. Kesimpulannya, kadar kemalangan jalan raya. Ini ialah subjek. Kadar kemalangan jalan raya. Kita nak cakap tentang apa? Ayat kita ni tentang apa? Kadar kemalangan jalan raya. Kenapa? Perlu. Cikgu gunakan perkataan perlu. Kamu nak guna wajarlah pun boleh. Kamu nak guna haruslah pun boleh. Tak ada masalah. Perlu dibendung dengan segera. Ini ialah cadangan. Cadangan kita. Cadangan kita ialah perlu dibendung dengan segera. Supaya. Cikgu gunakan supaya. Kamu nak guna demi, boleh. Kamu nak guna agar, boleh. Tapi demi untuk, jangan. Demi atau untuk, salah satu saja guna. Jalan raya menjadi tempat yang selamat untuk semua pengguna. Ini ialah harapan kita. Kita mengharapkan supaya jalan raya menjadi tempat yang selamat untuk semua pengguna. Bila kamu dapat menulis ayat kesimpulan yang sebegini, kamu layak untuk mendapat 2 markah. Dari mana nak dapat ayat kesimpulan ni? Ayat kesimpulan tak boleh didapati dari petikan. Ini menggunakan idea, menggunakan fikiran kamu sendiri. Nyatakan cadangan dan juga harapan kamu sendiri, bukan berdasarkan petikan. Seterusnya, apabila kamu dah tahu pendahuluan, kamu dah dapat isi dan juga kamu dah dapat kesimpulan, kamu boleh gabungkan ketiga-tiga bahagian tersebut menjadi satu rumusan. Jadi satu rumusan yang lengkap. Jadi cikgu rasa kamu dapat membaca, kamu dapat baca sendiri petikan tersebut, rumusan tersebut daripada mula sehingga ke akhir. Dan jangan lupa, apabila kamu sudah menulis rumusan yang lengkap, pastikan kamu mengira patah perkataan, dan tuliskan di bawah. Tuliskan di bahagian bawah berapa patah perkataan yang kamu dapat, yang kamu telah tulis dalam rumusan ini, supaya kamu tidak melebihi 100 patah perkataan dan tidak kurang daripada 80 patah perkataan. Jadi inilah rumusan yang telah lengkap yang kita bincangkan tadi, dari segi pendahuluan, dari segi isi dan juga dari segi kesimpulan. Seterusnya, sedikit ulang kaji Sedikit ulang kaji sebelum kita akhiri pembelajaran kita. Sedikit ulang kaji daripada cikgu. Untuk menjawab soalan rumusan, pertama sekali kamu mesti baca keseluruhan petikan. Kena baca.
Tak boleh tak baca, memang kena baca. Yang kedua, kenal pasti idea utama untuk menulis pendahuluan. Cari idea utama. Okay, selalunya idea utama terdapat dalam perenggan pertama. Okay. Cari 6 idea sokongan untuk menulis perenggan isi. Mesti ada 6, tak boleh kurang. Okay, mesti ada 6, tak boleh kurang. Okay, kerana 6 markah diperuntukkan untuk idea sokongan. Bina kesimpulan. Okay, bina kesimpulan menggunakan ayat sendiri untuk menulis perenggan penutup. Mesti ada kesimpulan. Dia tak sama seperti ringkasan. Okay, ringkasan tak ada kesimpulan. Tapi rumusan mesti ada kesimpulan kerana ada markah di situ. Okay, yang kelima, baca kembali rumusan yang telah siap bagi menyemak kesalahan ejaan dan bahasa jika ada. Okay, untuk mendapat markah 5 markah bahasa, kamu perlu menyemak ejaan, menyemak sekali tata bahasa supaya kamu layak mendapat 5 markah bahasa. Dan kira patah perkataan dan tulis di bawah rumusan anda. Okay, kira satu persatu. Cikgu yakin kamu dah tahu bagaimana cara untuk mengira. Okay, apakah perkataan yang dikira sebagai satu. Okay, jadi tuliskan berapa patah perkataan di bawah sekali. Kemudian siap. Baik, itu seterusnya. Sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini, cikgu ingin memberi kamu kata motivasi. Okay, jika gagal, cuba lagi. Sampai bila kita ingin mencuba? Sampai kamu berjaya. Namun jika kamu sudah berjaya, jangan berhenti di situ. Teruskan perbaiki diri dan bantu orang lain. Baik, sekian sahaja daripada cikgu. Jaga diri, hiasi pribadi. Cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.